don't forget to subscribe my channel. Hang Duk Mana. Assalamualaikum, selamat datang lagi ke channel Hang Duk Mana. Mari kita dengar bidasan Iswadi Murni terhadap Ketua Pemuda UMNO yang menyindir ringgit yang melemah 2-3 hari ini. Saya baca detail sedikit. Rindu slogan Najib turun, ringgit naik. Dr. Akmal Saleh. Pemuda UMNO menyindir sosioekonomi semasa dengan mengaitkan slogan bahawa penyusutan ringgit negara mempunyai kaitan dengan prestasi pentadbiran bekas Menteri Najib Razak. Kami dengar bidasan daripada Iswadi Murni dan akhirnya tak komen macam biasa. Kepada satu cerita yang dibawa oleh Ketua Pemuda UMNO ni lah. Okay. Saya mula malas nak komen pasal Mamat ni. Tapi since dia dah sebut, saya sebut lah. Rindu slogan Najib turun, ringgit naik. Dia kata rindulah slogan. Dia nak sindir lah ni. Okay. Ketua Pemuda UMNO Dr. Akmal Saleh menyindir situasi ekonomi semasa dengan mengaitkan slogan bahawa penyusutan nilai ringgit negara mempunyai kaitan dengan prestasi pentadbiran bekas Perdana Menteri. Dr. Akmal berkata beliau rindu dengan slogan tersebut yang mengungkapkan bahawa nilai ringgit akan kembali meningkat jika Najib berundur dari jabatannya sebagai Perdana Menteri. Najib turun, ringgit naik. Rindu betul slogan ini, katanya. Setakat ini mata wang tempatan merekodkan prestasi lemah setakat 9 pagi dengan menunjukkan berkurangan kepada 4.787, tetapi petang tadi dah mengukuh balik sedikit berbanding dengan US dollar. Baik. Yang pertama sekali saya nak komen tentang perkara ini kan. Bila dia kata demikian, yang disindir kerajaan Madani ni, yang disindir itu sebenarnya Zahid Hamidi. Okay, saya nak cerita, Ketua Pemuda UMNO dia bukan menyindir Anwar Ibrahim. Dia menyindir Zahid Hamidi. Kenapa? Sebab Zahid Hamidi kan timbalan Perdana Menteri. Zahid Hamidi itu presiden dia, dan Zahid Hamidi juga adalah timbalan Perdana Menteri. Dikatakan, saya tak tahu betul atau tidak, dia ni sebenarnya tim Hysyamuddin. So bila dia mengkritik, bukan mengkritik, dia mempersendakan. Kritik itu satu hal, tuan-tuan. Kalau polisi kerajaan ini salah, dia kritik, okey. Tetapi bukan masalah polisi, dia sindir. Dia kata kerajaan ini lemah. Dulu kalau Najib turun, mata wang kita akan kukuh. Saya nak bagi tahu, mata wang kita akan kukuh. Semua penganalisa ekonomi mengatakan mata wang kita akan kukuh by the end of this year. Semua penganalisa ekonomi dan juga pakar-pakar ekonomi mengatakan by the end of this year 2024, mata wang kita akan kukuh. It's just a matter of time. Kita perlukan masa. Time is of the essence, kita kata. Tetapi dia bukan faham. Dia bukan faham nisbah ekonomi, dia bukan faham cerita-cerita ekonomi, dia tak faham, tuan-tuan. Tapi tak apalah, kita maafkan dia. Cuma kita nak ceritakan bahawa dia kata Najib turun, maka ekonomi mata wang akan juga menaik, InsyaAllah, dan dah naik pun hari itu dan akan menaik lagi. Now, dua fundamental utama ini saya cerita, dan saya dah cerita dan saya cerita saja. Sekali lagi, dua fundamental utama kenapa mata wang kita tidak mengukuh compare to USD sekarang ini. Yang pertama, USD telah meningkatkan interest rate. Malaysia kekal, OPR kita kekal 3%. US dah naikkan interest rate buat kesekian kali, 5.something%. I think 5.25 something like that. Yang kedua, ekonomi China sekarang sedang menurun. Daripada segi prestasi sedang menurun. So dua benda ini menjadi faktor besar. Tetapi penurunan ekonomi China ni something expected. Dia akan naik balik. China ni kita tahu kenaikan dia akan naik balik within this year. Dalam masa tahun ini juga, within this year, benda itu, ekonomi China akan menaik. Kemudian US tidak boleh naikkan lagi interest dia. Daripada segi interest, US tak boleh naik dah. Kalau dia naikkan lagi interest dia, terbeban rakyat dia. So by the time interest dia tak boleh naik, maka kita kena pelabur akan beralih kepada mata wang lain. Baik, ada yang tanya, kenapa Singapore dollar lebih kukuh berbanding dengan Malaysian ringgit? Sebenarnya panjang history 1970s, pada tahun 70-an dulu kita ikat sama, Malaysia, Brunei dan juga Singapore kita ikat satu-satu. Kemudian Malaysia pada waktu itu decide untuk tak nak terikat. Dia tak nak ikat dengan Singapore, dia orang keluar. Dan juga Brunei tak nak terikat, tu keluar. Now Singapore dia ada satu badan untuk memantau inflasi. Dipanggil MAS, Monetary Authority Singapore, something like that. Tak ingatlah, MAS, singkatan MAS. Apa yang Singapore buat? Singapore tak ikat duit dia kepada USD. Kita ikat kepada USD sejak sekian lama. Singapore dia ada basket
Dia ada basket of money. Dia USD dalam tu. Mana-mana negara yang berdagang dengan dia, dia akan ada basket of money kat dalam basket dia. So bila USD mengukuh dan sebagainya, untuk kekalkan dia punya perdagangan dia, maka dia akan dump. Dia akan dumpkan duit. Why? Kenapa dia boleh dumpkan duit? Sebab dia ada duit. Kenapa kita tak boleh dumpkan duit? Sebab kita tak ada duit. Tu je. Sebab itu yang slogan Najib turun tadi tu. Kita cerita pasal 1MDB, billion of dollars. Puluhan bilion kita hilang. Puluhan bilion kita hilang. And yet kita kata kita masih persoalkan pasal Najib. Ya, kita kata itu part of the problems. Not the only problem, part of the problem. Kan? Kalau orang UMNO ada masalah dengan apa yang saya cakap macam ni, pertama sekali tengok dekat Akmal Saleh tu dululah. Kan? Dia pegang jawatan besar, ketua pemuda. Bukan calang-calang punya jawatan tu. Bukan calang-calang jawatan. Saya ni setakat orang yang buat live setiap malam je. Kalau kita nak persoalkan lah. Tapi dalam masa sama, Hasan Karim persoalkan. Hasan Karim ni orang PKR. PM digesa perjelas kedudukan ringgit di Parlimen. Hasan Karim. Perdana Menteri Datuk Seri Anwar Ibrahim digesa memberi penjelasan mengenai kedudukan ringgit yang semakin merosot ketika ini di sidang Parlimen yang akan datang. Saya berhak untuk meminta Anwar yang juga Menteri Keuangan supaya secara rasmi menjelaskan dua perkara. Mengapa kedudukan ringgit begitu lemah berbanding USD dan juga Sing Dollar. Okey, itu permintaan Hasan Karim. Valid, bagi saya tak ada isu. Walaupun dia sebagai orang di dalam kerajaan, valid untuk dia minta penjelasan. Tak ada masalah. Dan bagi saya, lebih baik kita bertanya soalan demikian dan Datuk Seri Anwar Ibrahim akan jelaskan. Walaupun saya dah jawab dan tonton dengarlah jawapan Datuk Seri Anwar Ibrahim. Saya percaya Datuk Seri Anwar Ibrahim akan jawab dalam sidang Parlimen nanti. Tapi dengarlah jawapan beliau, jawapan dia tak lari daripada jawapan saya. Tuan-tuan boleh dengar nanti. Tak percaya, tuan-tuan dengarlah. Dia tak lari. Sebab apa? Sebab tuan-tuan saya pun baca teks yang sama. Saya pun baca daripada sumber yang sama. Kalau Hasan Karim rajin sikit mengkaji, dia akan dapat nampak apa orang kata, daripada teks yang sama, pendapat yang sama, dan dia tak perlu bertanya kepada Perdana Menteri pun. Kalau dia faham, oh ini sebab dia. Okey. Dan ada yang bertanya, kalau macam tu kenapa tak naikkan OPR? Tuan-tuan tahu OPR tu relate dengan apa tuan-tuan? Overnight policy rate tu dia relate dengan apa? Tuan-tuan punya buat pinjaman kereta tak? Tuan-tuan buat pinjaman rumah tak? Kalau OPR naik, tuan-tuan punya loan naik tau. Tu je. Tuan-tuan nak ke naik? Tak ada cara lain ke Is? Okey. Dia ada internal. Internal kita adalah OPR. External dan OPR dan inflasi dan sebagainya lah. Okey, inflasi kita is around 1.5%, 2%. Inflasi kita dah stable. Sekarang ni tinggal OPR. Itu je. Kalau US punya ekonomi, mata wang apa, currency dia punya interest rate, lepas tu Singapore punya, yang tu kita tak ada kuasa. Yang kita ada kuasa hanyalah kita punya OPR, kita punya inflasi. Yang tu kita ada kuasa. Inflasi kita dah mengukuh pada kadar 1.5%. Itu dah stable lah. Below 2%. Itu dah okey. Unemployment rate kita pun dah okey. 4%, around 4%. Cuma tinggal sekarang ni OPR. Kenapa tak naik ke OPR Is? Tuan-tuan nak ke? Fahmi jawab soalan ini. Naik OPR untuk kukuhkan nilai ringgit bukan langkah yang sesuai. Fahmi Fazil menyatakan sebarang cadangan menaikkan kadar dasar semalaman atau overnight policy rate bertujuan mengukuhkan nilai mata wang negara merupakan langkah yang tidak sesuai ketika ini. Ia juga akan memberi kesan kepada rakyat, kata Menteri Komunikasi. Saya ambil maklum ada setengah pihak beri komen. Saya tak pasti sama ada pihak tertentu ini mahu bank negara naikkan OPR. Saya jangka itu bukan suatu perkara yang akan membantu rakyat pada waktu ini. Beliau berkata demikian dalam sidang media pasca mesyuarat kabinet di Kementerian Komunikasi. Menurut Fahmi, penjelasan mengenai Presiden Ringgit telah diberikan oleh Gubernur Datuk Abdul Rashid Ghafur semalam dan Menteri Keuangan kedua Datuk Seri Amir Hamzan Azizan baru-baru ini. Abdul Rashid dalam satu kenyataan dikeluarkan semalam berkata BNM berpendapat bahawa paras ringgit pada masa ini tidak mencerminkan prospek positif ekonomi Malaysia pada masa akan datang dan prestasi ringgit baru-baru ini sama seperti mata wang serantau lain dipengaruhi oleh faktor-faktor luaran. Untuk Hasan Karim, kalau rajin sikit dah dijelaskan dah pun. Tetapi dia nak juga Anwar Ibrahim jelaskan, tak apalah. Datuk Seri Anwar Ibrahim jelaskan. Tapi poinnya tuan-tuan, OPR itu kalau nak dinaikkan, boleh. Tetapi kalau kita naikkan juga, berapa lama kita boleh bersaing dengan US? US sekarang ni interest dia above 5%. OPR kita masih lagi 3%. Masih lagi 3% tuan-tuan.
Agak-agak kita nak bersaing dengan US macam tu. Baik. Okey, apa yang rancangan di sebenarnya? Okey, kalau macam tu apa rancangan di East? Tak tahulah. Ini apa yang saya baca. Bank Negara Malaysia. Okey, satu, OPR ni bukan ditentukan oleh kerajaan. OPR bukan ditentukan oleh kerajaan. OPR ditentukan oleh bank negara. Dia ada policy maker yang bukan kerajaan. Okey, itu yang pertama. Perdana Menteri ke Menteri Keuangan, Menteri Ekonomi tidak ada kuasa terhadap penentuan OPR. Okey, mereka boleh bagi pendapat, tetapi penentuan polisi dia ada board dia di dalam Bank Negara Malaysia. Now, apa yang saya nampak Bank Negara Malaysia cuba lakukan ialah OPR akan naik maksimum 3.25, tetapi bukan sekarang. Okey, bila masa OPR akan naik OPR akan naik bila masa US punya interest rate sama ada dia stagnan atau dia dah mula turunkan interest rate. Nah, kenapa nak kena turunkan interest rate? Okey, dua negara sekarang ini menghadapi masalah kegawatan ekonomi. Pertama Jepun, kedua UK. UK dengan Jepun sekarang ini ada masalah kemelesetan ekonomi. Kemelesetan ekonomi. Now, US kalau dia tidak turunkan interest rate, inflasi akan meningkat tinggi. Apa orang kata? Dia punya perbelanjaan akan meningkat tinggi. Kos meningkat tinggi. Bukan perbelanjaan. Kos dia orang akan meningkat tinggi. Bukan inflasi. Kos dia orang. Kan saya kata tadi, kalau interest rate naik, maksudnya daripada segi pembayaran loan dan sebagainya akan juga meningkat. Memang daripada segi mata wang dia mengukuh. Tetapi yang itu akan masalah kepada rakyat. So eventually, bila mereka dah mencapai perkara ataupun objektif mereka daripada segi keuangan, dia akan sama ada stable kan, ataupun dia akan mula perlahan-lahan turun. Perlahan-lahan dia akan turun. So bila dia turunkan interest, masa itu kita naikkan interest rate. Masa itu bila kita OPR kita naikkan OPR kita, di situ kita akan nampak lukratif. Contoh tuan-tuan, kalau kita naikkan sekarang, maksimum kita boleh naik 3.25. Ini bukan undang-undang, ini berdasarkan history 3.25. Kita naik maksimum dah, ceiling 3.25. Tiba-tiba interest rate US turun. Kita nak naik lagi ke? Kena maki kita tuan-tuan. Bukan kita, Bank Negara Malaysia lah kena. So Bank Negara Malaysia bukan masalah maki dia tak kisah. Daripada segi ekonomi kita tak boleh nak berkembang. Sebab apa? Pelabur tu dah tak berminat. Dia nak naikkan, dia akan naikkan apa orang kata kos rakyat. Dalam masa yang sama pelabur nak masuk tak lukratif. Bayangkan pada masa itu ekonomi China pun dah mula mengukuh, ekonomi kita mula membaik, which is by the end of this year. China mula mengukuh, US mula menurunkan interest, ekonomi kita mula membaik. Pada masa itu kita naikkan OPR, pelabur mula naik. Tuan-tuan akan tengok daripada segi apa orang kata mata wang kita akan mengukuh. Dan dijangka akan sehingga RM4 4.40 by the end of this year. RM4.40 by the end of this year. Ini bukan saya cakap, ini pakar ekonomi cakap. Jangkaan pakar ekonomi berdasarkan kepada polisi US dan juga berdasarkan kepada keadaan China. Now, dalam masa yang sama tuan-tuan, itu saya kata tadi, hari ini ringgit mengukuh sedikit berbanding US dollar. Ringgit mengukuh sedikit akhir Rabu, urusan niaga Rabu, dengan mengukuh sedikit berbanding US dollar daripada 479.75 kepada 4.7920 berbanding semalam. 75 semalam, 20 pada hari ini. Berbaik sedikit. Dia memperbaiki sedikit daripada segi ekonomi. Okey. Saya galakkan tuan-tuan cari artikel ini. Why the Singapore dollar is so strong against ringgit. Tuan-tuan boleh tengok dekat FMT. Tuan-tuan kalau tak faham bahasa Inggeris, tuan-tuan boleh cari dekat YouTube. Tuan-tuan boleh nampak sendiri dekat YouTube apa orang kata daripada segi penjelasan kenapa Sing dollar lebih kukuh berbanding dengan ringgit. Dan salah satu faktor di samping dia punya GDP dia sangat strong, another one is sebab dia punya policy, monetary policy. Daripada segi pegging, dia pegkan kepada ataupun dia sandarkan kepada mata wang. Singapore tak sandarkan kepada mata wang sebagai USD. Bagaimana kita sandarkan pada USD. Singapore tak buat macam tu. Alright. Habis. Okay. Saya nak baca kenyataan Hadi Awang. Kenyataan Hadi Awang tuan-tuan. Menarik kenyataan Hadi Awang ni. Berkenaan dengan kes Nick Allen. Cerita ni tak habis lagi tapi saya baca je lah.
Malam ni kot sepatutnya ada Saiful kan. Dia live. Saiful live malam ni. Dengan ke malam tadi saya tak ingat. Alright. Okay tuan-tuan, komen saya satu je lah. Kita tak tahulah si Akmal ni disokong siapa kan. Sebelum ni dia dah menyindir pasal beras Madani. Ini pasal ringgit pula. So bila dia tembak kerajaan ni kat Pakatan Harapan ni, orang akan balas balik. So suasana tak akan jadi harmoni. So kita tak tahu, mungkin dia seronok kot kalau geng-geng kerajaan perpaduan ni asyik tertembak sesama sendiri. Kita tak tahu apa motif dia lah. Okay tuan-tuan, mari terus menyokong kerajaan perpaduan dan Pak Amir Anwar Ibrahim. Assalamualaikum.